diranapkan, dah diratakan, ataupun perjanjian tu sekadar pada kertas saja. Betul. Jadi apa agaknya isu-isu yang persoalan hari ini yang Sabah ataupun Sabahan atau bukan Sabahan nampak memang agreement sekadar kertas, bukan pengamalan. Yes. Sebenarnya kalau yang kita cakap pasal kena bulldoze ni, sebenarnya memang itulah sebabnya saya tulis buku ni. Wow guys, ini para aktivis kemerdekaan Sabah dan juga Sarawak tampil ke publik, bahkan teman-teman dengan terang-terangan menyebut hak Sabah dan juga Sarawak telah diinjak-injak oleh orang-orang Semenanjung Malaysia. Ya, teman-teman, dalam perjanjian MA 63, di mana di sana teman-teman sangat jelas sekali bahwa pembagian hasil sumber daya alam minimal bisa didapatkan oleh Sabah dan juga Sarawak sebesar 40%. Tapi kenyataannya teman-teman tidak sampai sana. Ya, kebanyakan malah teman-teman dinikmati oleh orang-orang Semenanjung. Nah, hari ini kita bakal menyaksikan bagaimana para aktivis Sabah dan juga Sarawak ini membeberkan fakta-fakta yang berusaha ditutup-tutupi oleh kerajaan Malaysia, oleh pemerintah Malaysia, karena takut kalau misalnya Sabah dan juga Sarawak lepas dari Malaysia, ya Malaysia bakal jadi salah satu negara termiskin di Asia Tenggara. Karena bagaimana bisa teman-teman? Ini Malaysia sudah krisis pangan, ya, krisis sumber daya alam, krisis identitas, bahkan sekarang krisis wilayah. Kalau misalnya ini semua terjadi, bukan tidak mungkin negara Malaysia bubar. Dan kemungkinan terburuknya apa? Mereka bakal diambil alih oleh para imigran Bangladesh, India, Pakistan yang memang sekarang sudah menjamur di Semenanjung. Hanya mereka, teman-teman, hanya Sabah dan juga Sarawak orang-orangnya masih mayoritas orang-orang Sabahan suku Dayak. Jadi kalau misalnya main ke Semenanjung, nggak akan ketemu orang Malaysia karena hampir 3 juta teman-teman populasi India itu ada di Semenanjung. Dan kalau misalnya ini diteruskan, ya orang-orang Melayu bakal terpinggirkan, terusir. Kejadian Singapura, pengusiran orang Melayu dari Singapura bakal kembali terjadi. Dan teman-teman ya, itu akan jadi hal terburuk yang bakal menimpa Malaysia. Oke teman-teman, kita bakal tengok dulu bagaimana podcast para aktivis ya. Ini para aktivis MA 63 Sabahan dan juga Sarawak ini memperjuangkan hak-hak negara mereka. Yuk teman-teman, tanpa panjang lebar kita simak informasi selengkapnya. Sabah Sarawak merdeka! Sabah Sarawak merdeka! Freedom to Sabah Sarawak! 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 Sabah dan Sarawak harus berpisah dari Malaya. Merdeka! Merdeka! Hari ini kami berdiri sebagai anak jati Borneo, Sabah dan Sarawak. Dan maaf, sudah cukup. Sudah sabar dan kini kami menyatakan dengan lantang cukup sampai di sini. Sabah dan Sarawak harus berpisah dari Malaya karena Malaya tidak pernah anggap kita sebagai rakan kongsi. Mereka anggap kita sebagai sumber kekayaan mereka, sebagai koloni Singap yang ditindas secara sistematik. This is not unity. Kita diberitahu kita masuk Malaysia dalam perjanjian Malaysia Agreement MA 63. Mereka hanya perlukan kita waktu pilihan raya, lepas menang kita ditinggal, infrastruktur mundur, pendidikan terabai, kesehatan terbelakang, semua pusat tidak peduli. Merdeka! Cerita pasal Sabah, orang akan cakap pasal Gunung Kinabalu, Sumanda, Ambuyat, itu biasanya. Tapi sebab kita langkah studio, kita bincang benda rare. Ya, about knowledge. About knowledge. Value of knowledge. Wow. Yang mana kita nak bercerita tentang perkara-perkara yang dah dibangkitkan, tapi masih lagi kedengaran dia, bunyi-bunyi nyamuknya itu, bising dan nyaringnya masih lagi kedengaran. Iaitu tentang Perjanjian Malaysia 1963, tentang macam mana hari ini Sabah dekat diiktiraf sebagai sebuah negeri yang merdeka. Wow. Ataupun kita boleh katakan hari ini antara Semenanjung dan Sabah Sarawak, mana yang lebih dominan dan mana yang lebih boleh menentukan kehidupan mereka sendiri. Wow, Jadi kita nak lontarkan benda-benda ni dalam perbincangan kita. Jadi orang Sabah, orang Sarawak,
kamu kena tunggu sampai habis. Baik, jadi bila cerita pasal perlembagaan 1963, semua orang tahu bahawa kita ada 2 hari perayaan berkaitan negara. Pertama adalah kemerdekaan 1957 dan Hari Malaysia 1963. So, sebagai pemula ni, ayat pemula ni ataupun orang beginners. Jadi sebenarnya apa sebenarnya 1963 ni? Irwan, bagi sikit cerita asas. Silakan. Okey, terima kasih kepada Langkah Studio sebab sudi jemput saya hari ini. Sebab yang first of all saya kena beritahu yang saya bukan siapa-siapa pun. Saya cuma orang yang curious. Saya orang Sabah ni tapi curious bila kawan-kawan content creator daripada Semenanjung bawa kamera, bawa drone, buat shot pasal Sabah. Asal dia orang lagi tahu pasal Sabah dari aku ni? Ini menyatakan bahawa Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu ni perlu meluluskan satu RUU yang dilampirkan dalam perjanjian ni. So di dalam lampiran tu ada RUU Malaysia. Yang ni yang tebal ni, yang lebih kurang 80 muka surat ni. So this RUU akan berkuat kuasa pada 16 September dan dikenali sebagai Hari Malaysia. So yang ni adalah RUU yang mengubah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu jadi Malaysia. So dipendekkan cerita apa yang RUU Malaysia ni? RUU Malaysia ni sebenarnya adalah pengasingan di antara hak negeri-negeri Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura di dalam perlembagaan tu. Macam mana saya tahu ni? Selepas saya susun dan buat buku ni. Baik. Maksudnya kalau kita mudah nak sebut tanpa kita melihat pada agreement tadi, orang Sabah sendiri dia nak akan negara dia sendiri ke? Dia nak dia nak merdeka. Maksudnya Sabah is Sabah. No Filipin, no persekutuan, no federal, Sabah is Sabah. Sentimen tu memang ada. Sentimen memang ada. Sentimen tu datang daripada Parti politik ataupun rakyat ataupun sendiri. orang Melayu ataupun orang bukan Melayu, pembahagian dia tu datang campur. Dia Maksud mix lah. kesatuan untuk Sabahan itu berdiri tegak, satu padu. Tak ada Melayu ke India ke China. Okey. Dia tak tegak. Dia bermusim lah. Dia satu grup. Satu grup yang rasa memang dia kena Pisah. bukanlah macam kita ada keistimewaan kan, layanan istimewa ni dapat beasiswa semua ni kan. Ya betul. So ada golongan, ada pihak yang rasa macam we don't have that kelebihan, Terpinggir dia benefit rasa tu. terpinggir dari segi ekonomi. So keadaan ni dia tidak macam hanya terhad untuk satu kaum. Dia semua tau. Betul. Semua terlibat. Yang miskin tu bukan orang Kadazan Dusun saja. Ada juga orang Melayu, ada juga ada Bajau, ada juga yang Suluk, ada yang Bisaya. So basically rasa terpinggir ni hampir semua kaum di Sabah Merasakan. dia rasakan benda tu. Jadi kan bila kita dah malas bincang ni, kita cakap tak payahlah, keluar je lah. So that is the idea yang Faham. kau cerita banyak ni kita dah 60 tahun dah. Saya kena juga tu. Cakap, Irwan tak payahlah kau cerita MA 63 tu. Saya cuma memilih, I just want to know the truth. Actually betul-betul masa tu macam mana saya nak cari jawapan tu. Bukan setakat saya saya rasa macam tercabar dengan kawan-kawan content creator dari Semenanjung pergi buat konten di Sabah. Actually last time saya tertengok cerita Ertugrul. Ertugrul Yang 500 episod tu kan. Ya, Turki tu. So that is where aku tengok kan, jahanam betul. Macam mana dia boleh buat movie yang 600 tahun dulu. Aku yang 60 tahun ni pun aku tak tahu apa benda nak buat. Tak mampu buat movie pun, buat konten pun tak mampu. So that is really a slap, tamparan untuk saya macam malu aku tak tahu apa pasal tempat aku sendiri. Saya percaya Amin dan juga Irwan bahawa kita masih lagi dalam proses membina negara bangsa kita. 60 tahun ni sekejap sebenarnya. Sekejap sangat Amin. Kalau kita kata 100 tahun pun masih sekejap bagi saya. Sebab saya tengok dengan negara maju macam Europe tu yang masih lagi ada masalah Ireland dan juga UK. Sedangkan negara mereka dah masuk lebih satu abad. So 60 tahun ni memang betul. Nampak macam lama tapi sebenarnya sekejap bagi saya. Tapi saya nampak lah, saya tak tahu Irwan boleh betulkan saya nampak memulai daripada PM Datuk Seri Ismail Sabri, kemudian Tan Sri Muhyiddin Yassin dan sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun waktu ni dekat ataupun singkat 5 tahun atau tak sampai pun 5 tahun, tapi saya rasa pacing untuk memenangkan hati Sabah dan Sarawak ni bermula sekarang. Maksudnya nampak Anwar Ibrahim pun mula berikan, Datuk Seri mulakan berikan keistimewaan lebih sikit pada Sabah dan juga Sarawak. Saya percaya itu dibincangkan oleh Datuk Patinggi dan juga sahabat-sahabatnya. Adalah move tu sekarang. Irwan rasa terlambat ataupun tidak? Saya tak boleh cakap usaha orang ni
macam kita cakap usaha orang ni lebih baik, orang ni tak baik, orang ni kurang kan. We appreciate everybody. Okay. Kita hargai semua benda. Kalau kita cakap sebenarnya pemimpin ni tak bagus, pemimpin ni tak bagus. Saya anggap benda ni adalah perjanjian. So bila perjanjian ni kalau kita buat agreement, Kena pegang lah. selalunya dia akan melibatkan dua pihak ataupun beberapa pihak lah. Tapi let's say lah we done an agreement and then you know that you make an agreement dengan orang yang mungkin tidak tahu tentang apa yang kita agree ni, dia just sign je. So orang yang buat agreement ni akan rasa macam ada advantage di situ since this is the high level topic. Contohlah kalau kita tulis semalam saya cerita dengan projek, jom kita search engine YouTube ni kita tulis MA63, apa result kita dapat. Kita akan nampak semua ni yang bercakap MA63 ni, the result will come ketua kerajaan semua. Ya. Ni bukan content creator punya topik. So naratif ni sama aja. Dia cerita dia adalah topik, kalau orang bisnes CEO punya topik lah. Kalau orang Semua okey. di atas lah. Tinggi. Ya, maksudnya topik perbincangan semua okey. Semua sempurna, semua disepakati. Yes, kita faham lah tu. Faham. One side dia policy maker, takkan dia nak kata polisi yang dia buat tu tak elok. Ya. So that is where sebagai orang Sabah, rakyat biasa ni yang I just want to know what actually you guys talk. So I go deep, pergi digging all the thing. Kan ada buku orang tulis pasal kita ni equal partner. Lepas tu ada cakap lagi kita ni unequal partner lah. So basically bila saya susun dokumen tu, hampir semua keadaan berkenaan dengan perlembagaan 1963 ni, berkenaan dengan Malaysia yang kita tubuhkan 1963 ni, hampir semua perkara berkaitan dengan Sabah dengan Sarawak ni, Perdana Menteri Malaysia perlu runding dengan Ketua Menteri Sabah dengan Sarawak. Hampir semua keadaan. Dari segi kewangan, dari segi keistimewaan native di Borneo. So maksudnya Perdana Menteri ni dia kena runding dengan Ketua Kerajaan Sabah dan Sarawak. So yang terhakis kita cakap tadi tu, this is the one yang terhakis. Dalam perlembagaan dia tulis kena runding dengan Kerajaan Sabah dan Sarawak, termasuk dengan National Land, artikel 83 dengan 87 ni. So this is the one yang membezakan Sabah Sarawak dengan Pulau Pinang. Sebab ada clause yang mengatakan kalau Kerajaan Persekutuan nak buat anything berkenaan dengan tanah persekutuan di negeri Sabah dan Sarawak, dia kena runding dulu dengan Kerajaan Sabah dan Sarawak. So berbeza dengan Pulau Pinang dan Melaka dan juga negeri-negeri lain. So keadaan tu ini yang sudah berubah. Daripada runding dengan ketua kerajaan, dia pilih ketua kerajaan yang mana yang Pro. sudi untuk mendengar apa sajalah Perdana Menteri cakap. So dia akan jadi ketua menteri. Itu yang kita nampak dalam sejarah Sabah. Sabah lah paling banyak ketua menteri. Sarawak 6 sampai sekarang. Dalam 60 tahun ni, Sarawak baru 6. Sabah kita dah ada 16. Oh ya. 7 penggiliran 2 tahun sekali. Maksudnya mestilah Ketua Menteri itu selari dengan Perdana Menteri supaya apa saja deal dan keputusan, kalau Irwan tak nak sebut saya sebutlah kan, supaya apa saja keputusan yang memang terpakai pada agreement tadi dapat disempurna dan direalisasikan. Oh itu bijak je, itu politik strategis lah. Politik move yang mesti ada lah. Tapi memang sepatutnya kalau nak mudahkan urusan negeri dan persekutuan tu samalah supaya mudah untuk dapat keputusan. Tapi untuk cerita Sabah ni pada pendapat Irwan dia nampak lebih kepada political move berbanding pentadbiran move. So menarik. Okay, bagi saya sendirilah. Okay, Sabah, Sarawak. Kita tahulah kalau kita tengok antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak ni, kalau Sarawak saja pun besar dia, keluasan dia dah sama dengan Semenanjung. Dan kalau kita tengok kat situ juga Sabah dan Sarawak dia ada semangat untuk membina dan juga distructure kembali pemerintahan, ekonomi, hak-hak yang terabai sebagainya. Jadi antara Sabah dan Sarawak, siapa yang paling kuat melawan untuk untuk mendapatkan hak-hak mereka ni? Kalau cakap pasal melawan ni, dia lebih melawan ni dia ada dua lah. Ada melawan depan-depan, melawan secara demokrasi lah. Secara demokrasi rasanya dua-dua lah. Dua-dua sama. Sebab kalau kita tengok pada tahun 1966, Ketua Menteri Sarawak yang pertama Stephen Kalong Ningkan, ada masalah dengan Kerajaan Persekutuan. So di situlah darurat yang pertama untuk Sarawak.
untuk ganti Ketua Menteri Sarawak. Diganti dengan Tabisli. So Sabah pun lebih kurang sama juga. So bila ada masalah dari sudut kita tak match ni. Kita tak jumpa ni, yang persetujuan antara kerajaan ni tak jumpa ni. So yang selalu jadi mangsa ni memang rakyat lah. Betul. So diorang yang ada isu, rakyat jadi mangsa. Mangsa dia tu kita dapat pendidikan kita terkebelakang. Macam yang kita nampak lah dekat dekat social media, guru besar tinggal dekat store 3 tahun. Itu satu benda yang kita susah nak bincangkan, sebab semakin lama kerajaan ni makin bertahan, ataupun mana-mana kerajaan pun Perdana Menteri bertukar-tukar. Yes. Tapi Sabah dan Sarawak ni orang boleh kata sampai kiamat kot macam tu. Apa sebabnya? Adakah kerana takdir? Wow. Kan? Adakah kerana hasil-hasil yang diambil tak dipulangkan balik, ataupun memang masyarakat di sana tak nakkan pembangunan? Dia Nak kata sebab ada PAS tak ada. Sebab dia kata sebab ada PAS maju. Dia mau nak Islam kan, nak kemajuan. Contoh kan. Sekarang ni dia bukan ada PAS. Tak, dia bukan ada PAS ke ada apa sekarang ni. Dia bukan isu selesa, bukan isu parti. Dia bukan isu parti. Isunya memang takdirnya sampai kiamat begitu ke? Ataupun kerana mereka tak nak pembangunan, ataupun kerana ketirisan yang memang berlaku daripada dulu, ataupun pengurusan federal kita masih lagi belum berfokus kepada kemajuan yang sepatutnya. Adakah sekadar Pen Borneo tu dah majulah? Dia saya percaya kalau kita balik kepada speed. Kalau kita nak speed ni, actually there is no shortcut selain daripada knowledge, ilmu. Bila kita ada ilmu, even Al-Quran pun cakap beza orang tahu dengan tidak tahu ni macam siang dengan malam. Kan? Jadi kalau apa yang saya buat ni, saya sebagai aktivis MA63 ni, saya pilih untuk educate. So bila saya pilih untuk educate tu, saya bagi tahu whatever you feel, saya cuma cari siapa yang nak belajar je. Kan, kau rasa MA63 ni tidak boleh pakai ke, MA63 ni sudah memang lapuk ke, ataupun kita rasa kita dizalimi ke. Sebab saya fikir orang yang paling layak dizalimi ni adalah orang yang jahil lah. Betul. You know nothing. You don't know how to defend yourself. Bila kau cakap kerajaan persekutuan zalim kau, okay, you prove your stand. Bila cakap kerajaan persekutuan tidak tunaikan ni, okay, tunjuklah mana. So bila tidak boleh tunjuk, maksudnya tuduhan kamu hanya tuduhan kosong, tidak berasas, kosong. So keadaan ni saya tidak mahu jadi pada diri saya pula. So bila orang cakap, okay, kerajaan persekutuan macam ni, I have the proof. Ya teman-teman, sudah kita saksikan podcast yang cukup panjang membahas terkait perjanjian MA63 ya, yang dipermasalahkan. Memang banyak sekali hak-hak Sabah dan juga Sarawak yang ternyata hingga 60 tahun merdeka belum bisa dipenuhi oleh Semenanjung. Nah, sedangkan teman-teman banyak sumber daya alamnya yang terus dikeruk per tahunnya diambil ke Semenanjung untuk membangun Kuala Lumpur, Johor, dan ya negara-negara di Semenanjung. Sedangkan teman-teman pembangunan di Sabah dan juga Sarawak ini masih tertinggal. Dari informasi yang saya dapat itu, dari 10 wilayah termiskin, 8 diantaranya di Malaysia itu ada di Sabah. Ya, jadi memang ini ekonominya begitu luar biasa, seperti bumi dan langit lah teman-teman. Nah, gimana menurut kalian setelah nonton podcast barusan? Punya pendapat lain? Setuju nggak dengan para aktivis MA63 ini yang menyuarakan hak-hak Sabah? Atau teman-teman punya pendapat lain? Coba deh tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.